Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang dibuktikan padanya masjid, legal tempat masjid, pada saat itu kita guru, hadirin hadirat muslimin, cerita berawal pada pagi telah memberikan keizinan untuk hadir ke masjid ini pada tutup berjemaah, seterusnya oleh berikan sedikit waktu untuk menunggu yang menjadi amanah yang dinilai oleh muslimin ada yang ada yang berpikir jadi hal ini berbeda region daripada yang terbagi tadi yang biasa dilihat kita ini masjid seni surau PN Islam yang tanda tidak dia ini harapan bagi jadi yang daripada satu pagi yang elok puasa elok yang semayang ni lepas ceramah dia serap dia cakap sedia dia Allah ada ayat Allah ayat Allah kita mereka begini nanti kita baik setiap agama itu dilakukan dengan kuliah yang betul dengan yang saya rendah berteman kuliah akan mungkin di kampung mungkin di kampung itu tidak terlalu dengan mereka besok pun saya itu bagaimana itu biasanya saya itu yang adil yang kita punya di dia ini juga keterangan masyarakat kepada agama ini kepada kebaikan bagi mereka kepada sesuai dengan problem itu perkembangan tapi kalau kita yang sama juga sesuatu perkara yang mengajak kepada dengan yang sama masih sama kalau zaman dulu itu perkara yang benar-benar ya yang benar-benar yang tak elok kita senang kita kena cari bersih-bersih dapat nikah dulu lah kita nak ini kalau kita cari bersih dosa ni kita dah senang jadi dosa itu senang begitu jadi kita senang yang lain pun begitu kita ini diberi oleh Allah SWT pemahaman Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita. Kita tahu tak kenapa kita nak pilih untuk jadi orang yang baik, ambil yang takwa, ataupun kita pilih jalan yang buruk, jalan yang Allah pilih. Kita sebagai manusia, Allah pilih. Kita boleh buat pilih. Nak kita baik atau nak kita
Kalau makhluk yang namanya malaikat itu ada pilihan. La ya'suna Allah ma yaqulu min ma'ruf. Ikut dia perintah Allah. Dikit-dikit, cakap-cakap. Gitu. Tapi kita makhluk yang manusia yang Allah pilih dari Allah, belum kita perlu. Kita peluang untuk kita pilih. Kita nak berjaya dunia ni masuk ke Allah, atau kita bumi ni kita rosakkan diri kita, nanti mati masuk ke Allah. Itu yang kita pilih. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Kita boleh pilih. Ini tak baik. Dan bila kita pilih sesuatu keputusan yang kita buat itu tak tepat salah. Dan kita sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berlaku ketika mana kita dihisap, kita ingat ya Allah ya Tuhan, kalau boleh pulang nak balik ke dunia masalah. Balik ke dunia balik nak bertaubat. Kita tak pernah pun tak berlaku ketika mana hisap depan pulang. Kita tak pulang. Manusia ni tak puas hati duduk bergaduh dengan mereka duduk bergaduh dengan salah keputusan. Manusia ketika itu dengan tu tangan bercakap, kepala bercakap, telinga bercakap, kan? Semua anggota bercakap. Kita tak mengerti keimahan kita. Yang kita minta nak balik dunia. Boleh nak pergi balik kan? Pilihan tu dengan kata ya, benar. Kita hidup di dunia ni. Semua dengan ada kan boleh dipatah lagi. Kalau pergi peluang kita sekali, waktu itu ini di dalam kita buat sebaiknya kita berjaga. Muslim-muslim ni kan. Tapi bukan betul sebenarnya sudah mengatur yang ada yang mereka. Kita bicarakan tentang hikmah puasa. Apakah hikmah puasa? Sedikit daripada maqasid as-saum yang ditulis oleh Iblis Abdussalam, Iblis Abdussalam, yang meninggal 660 Hijrah. Ini dia disebutkan Iblis Abdussalam dalam kitab meninggal 660 Hijrah. Dia ada letak satu hadis kitab yang ada maqasid as-saum. Itu dia hikmah, itu kelebihan. Yang digaris oleh itu ada dua perkara yang boleh kita konsumsi. Yang pertama kata Imam Iblis Abdussalam kata lisawmi fawaid. Hikmah edah kelebihan bila kita berpuasa. Yang pertama dia kata ialah roh darajat. Yang pertama ialah dia meninggikan darjat. So, bila kita berpuasa, kita ikut perintah Allah ni, kita akan meninggikan darjat kita kan. Objek yang pertama ini diperhasil berdasarkan beberapa dalil yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Yang pertama kata Nabi sallallahu dia penting. Baginda sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, apabila bulan Ramadan tiba, maka dibukakan semua pintu syurga. Bila datang bulan Ramadan, pintu semuanya ditutup semua pintu neraka, kemudian dibelenggu sama syaitan. Dengar dekat berulang-ulang yang start dengan sebut hadis. Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan An-Nasai. Yang pertama. Yang kedua, kata Abdussalam, firman Allah dan hadis qudsi. Ada firman Allah dan hadis qudsi. Itu Allah kata, setiap amal perbuatan anak Adam adalah untuknya. Apa amal kita buat ni, dia adalah untuk diri kita. Kita semayang, kita keluar zakat untuk diri kita, kita sedekah, dia punya kaedah untuk kita. Tetapi kecuali puasa. Kerana puasa adalah untukku, kata Allah. Maka puasa, kita puasa bukan untuk diri kita, tapi kita puasa untuk Allah. Ya. Dan aku sendiri yang akan membalas. Allah yang akan membalas.
puasa itu kata Allah perisai. Perisai penuntut. Jika seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan foto, jangan cakap buruk, jangan memaki, jangan berlaku pertengkaran. Hendaklah kita mengatakan, kalau apa-apa berlaku, orang nak bergaduh, kita katakan, saya sedang berpuasa. Ini saya. Nampak orang nak bergaduh, ataupun nak berbalah, ataupun nak bertengkar, dia baik berpuasa. Mari. Ini, dan habis. Ini saya. Cakap kenapa? Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad dalam perpuasaannya, bagi Allah bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum daripada bau minyak kasturi. Bau mulut tu lebih wangi daripada minyak kasturi. Orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa, berlapar, datang buka puasa seperti ini. Dan yang kedua, kegembiraan ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bahagia puasa dan diberi ganjaran itu. Itu hadis Bukhari. Itu poin yang kedua yang dibawa oleh Kristus. Kemudian poin yang ketiga, dalam meningkatkan darajat ni, katakan Sabtu Salam pada hadis Nabi, Nabi kata sebenarnya dalam syurga ada sebuah pintu yang dikenal dengan yang pintu ini khusus akan dimasuki pada hari kiamat oleh orang yang berpuasa sahaja. Selain daripada orang puasa ni dia, ni ada dah bawa. Kemudian, Nabi Sabtu Salam, dia kata, semua dalil, tiga dalil yang dibawa oleh Nabi Salam ni, dia menunjukkan kelebihan yang diterima oleh orang yang melakukan ibadat puasa. Kelebihan-kelebihan dia sebut kepada Allah, dia sebut ganjaran Allah yang baik, dia sebut bau mulutnya, boleh masuk surga, ada satu perjalanan itu raya. Semua dalil-dalil ini adalah nak menunjukkan bahawa ibadat puasa itu dilakukan adalah untuk meninggikan orang yang berpuasa berbanding ibadat-ibadat lain. Semua itu saya kata nampak sekali Allah nak mengajar kita sebagai manusia. Kita dalam setahun ada 12 bulan, Allah pilih satu bulan sebagai satu madrasah, madrasah Ramadan. Satu bulan yang Allah khususkan untuk kita lebih ibadat ini, ibadat puasa. Jangan sepi sebalik. Kita tinggi badan kita, kalau kita ada kenderaan, itu masa kita semua. Begitu manusia hidup setahun ada satu bulan, kita kena bagi bulan. Satu madrasah training Islam amanah malam. Dan dalam bulan itu pula, dalam training itu, Allah jadikan syaitan dibelenggu. Jadi masa kita sebagai manusia mungkin tak lain, kita rasa kalah dengan syaitan. Buat konsep ni, buat konsep juga ni. Tapi bila datang ni bulan Ramadan, kita seperti di bulan nak kita kawal dengan puasa. Jadi semua tu nak angkat darjat yang pertama. Katakan seperti itu. Yang kedua adalah untuk menghapuskan dosa. Apa dia? Ibadat puasa itu dapat menghapuskan dosa kesalahan yang telah dilakukan. Ini berdasarkan kepada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut antara satu puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya merupakan penghapus dosa. Penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Selama seseorang itu tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak akan rawat tensi. Maksudnya di antara satu Ramadan, satu puasa dengan puasa Ramadan berikutnya, ada keampunan daripada Allah SWT dosa-dosa kecil. Tahun ini dengan tahun depan, di antara keduanya, bila kita dapat masuk Ramadan, kita mahal. Kita hidup tahun ini, tahun depan kita hidup ni, so antara dua Ramadan tu, tengah-tengah tu ada keampunan Allah, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua kata Aisyah bin Salam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan harap keridhaan Allah, maka akan diampunkan dosa yang telah lalu. Bukan dosa dulu. Ramadan, iman, kisarah, ufiralhum, betul. Apa yang berpuasa dalam Ramadan ni, ataupun ada hadis Nabi yang sebut, man qama
Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban yang pada iman itu diampunkan dosa. Jadi ini yang kita satu dan untuk menghapuskan kesalahan dosa. Kita dalam setahun 11 bulan apa dosa kita. Ramadan itu dosa kita. Kita hidup lagi 11 bulan. Kena tanggung Ramadan lagi. Dosa-dosa kita. Ini hikmah. Okay. Kemudian yang ketiga kata Aisyah Salam adalah untuk melemahkan nafsu syahwat. Puasa ni, cakap puasa je bila kita makan, kita akan minum, ada fungsi untuk melemahkan nafsu syahwat. Mungkin dalam bulan-bulan lain ni kita punya nafsu boleh kontrol. Luar daripada jangkaan nafsu ni. Tapi bila Ramadan ni, kita kena puasa. Tak makan, tak minum. Jadi kekuatan nafsu tu pun dia otomatik dia akan turun. Kata Aisyah Salam. Hal ini juga berdasarkan kepada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kedudukan puasa yang dapat menjadi perisai dan menyempitkan laluan syaitan dalam diri manusia. Satu yang disebut puasa itu sebagai cikgu. Ini namanya sebagai perisai. Sebagai pelindung itu. Dan dia menyempitkan laluan syaitan dan diri manusia. Syaitan ni dia akan berjalan dalam itu dunia menjeredam dalam pembuluh darah itu urat tu. Dia tu kan makhluk yang mana pergi dia boleh lagi. Apa dia? Hadis yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, sesiapa di antara kamu yang mampu berkahwin maka menikahlah. Kerana nikah itu dapat menunjukkan mata dan memelihara faraj, itu kemaluan, kelamin. Dan sesiapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa kerana puasa itu dapat menjadi perisai baginya dalam membendung syahwat. Dia bukan muslim. Menistafah mingkul ba'ah pada tazawaj. Orang yang sastik pahalanya dia saum. Siapa yang ada duit, ada kemampuan, Nabi kata kahwin. Tapi kalau tak ada duit, tak mampu, lagi dia saum. Nabi kata puasa. Kenapa? Puasa tu dia akan turunkan slow down puasa. Nah, hadis yang kedua kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh anak Adam ada tempat aliran darah, maka sempitkanlah tempat jalan syaitan ini dengan kelaparan. Nabi kata ini Bukhari dan Muslim. Bila kita puasa ni, lalu darah kita ni bila kita lapar dia akan jadi sempit. Dalam istilah hadis jadi sempit untuk apa? Untuk syaitan. Syaitan ni bila kita puasa kita tak boleh nak lalu kita perlu darah dengan bagus. Ni saya kena buat kajian sains lah. Bila orang berpuasa sempit pula dia dah. Syaitan yang dia sempit. Dia tak kuat seperti biasa. Mungkin hanya biasa kita banyak makan kambing. Banyak makan kambing sehat. Banyak dia lain macam kan. Tapi bila tak makan dia slow. Darah pun jalan tak stabil. Jadi syaitan yang berjalan dalam menceredam dalam kita punya pembuluh darah dia just slow. Dengan apa? Dengan kelaparan. Yang kedua, yang ketiga kata Aisyah besar. Hikmahnya adalah dia melemahkan syahwat. Jadi sebolehnya Ramadan satu bulan ni tidak ada satu kekuatan. Kekuatan yang berbina bila sampai Ramadan masuk Aidil Fitri, kita dah boleh bina satu kekuatan untuk kontrol syahwat kita, nafsu kita. Kita boleh kontrol. Sebab apa? Kita training 30 hari, 1 bulan. Kita dah dapat satu kekuatan, kita boleh kontrol. Bila nafsu itu naik, kita boleh kontrol dalam puasa. Ataupun kita boleh kontrol dengan satu kekuatan yang terbina melalui sebulan training puasa itu. Dengan lapar, kita boleh kontrol. Nafsu syahwat tu boleh kontrol. Jenis uang angin satu badan kita boleh puasa. Lu buat marah hari tu. Lu kan. Jadi bila syaitan itu pergerakan dalam badan tu lemah. Dia tak kuat. Kemudian yang keempat, kata Aisyah Salam, puasa ni adalah untuk memperbanyak. Dia kata, fadilat ini dicapai kerana orang yang berpuasa dapat menghayati rasa kesusahan dan kelaparan orang dialami oleh orang lain yang
hidup dalam kemiskinan dan kesusahan. Dalam sejarah Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf alaihissalam, yang diriwayatkan bahawa Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf tidak akan makan melainkan setelah memastikan semua tanggungannya telah menerima makanan. Apabila ditanya mengapa mereka berbuat demikian, jawab mereka, kata, akhafu an ashbah fansa al-ja'i. Akhafu an ashbah fansa al-ja'i. Maksudnya lah, aku takut jika aku kenyang dan melupakan bahagian orang yang bila dia banyak bersedekah, dapat melihat orang lain susah berpuasa, orang miskin pun kehidupannya dengan susah, maka secara tidak langsung dia memperbaiki diri seorang itu dengan amal-amal yang baik, dengan keluar duit, keluar lagi, infak lagi, keluar lagi. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling banyak dilipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah. Dan disebutkan Nabi SAW bila masuk bulan Ramadan, tambahan pula bila Nabi ini berjumpa Jibril. Satu masuk bulan Ramadan. Kemudian ada hadis disebut Nabi ini bila berjumpa Jibril bulan Ramadan, kemudian jumpa Jibril. Jibril ini dia akan datang pada bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk tadarus Al-Quran. Tentang mana kita tadarus. Satu Ramadan, kemudian jumpa Jibril. Jadi Nabi ini ketika mana dia jumpa Jibril ini sebutkan orang yang pemurah. Apa dia macam dia bagi-bagi ke sini. Pemurah. Okay. Yang kelima, kata Aisyah AS, hikmah puasa ini dia untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dia kata, fadil ini pula dapat dicapai menurut Imam Al-Ais AS berdasarkan kepada kesedaran atas kesusahan dan kehausan yang dialami oleh penduduk neraka. Jadi bagaimana meningkatkan ketaatan bila kita tak makan, kita tak minum, kita merasakan kesusahan, kehausan yang akan dialami oleh penduduk neraka. Kerana bila kita neraka, bagaimana orang dalam neraka makan minum, apa makanannya, apa minumannya, bagaimana suasana haus, susahnya orang dalam neraka, maka dengan puasa sedikit sahaja makan dan minum ini, dia akan meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT. Umat Islam yang sedar akan kepayahan azab neraka ini akan terdorong untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT bagi mengelakkan daripada menerima azab neraka yang penuh kesakitan dan kesusahan. Itu poin yang kelima. Kemudian yang keenam, melahirkan rasa syukur kepada Allah yang Maha mengetahui. Ibadah puasa dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Seseorang yang menjalani ibadah puasa akan dapat menghayati kelebihan setiap nikmat kenyang. Bila kita ni berpuasa, tak dapat makan, baru kita tak dapat makan ni, baru jalan keluar kan, lipat pergi lalu tengok orang jual air, tengok buah-buahan. Kalau puasa dia gitu. Tapi ketika mana kita tak puasa, kadang-kadang kita nak ada duit, kita tak appreciate, kita tak menghargai. Kita rasa macam biasa. Masa je. Tapi bila mana ada satu tekangan yang kita nak beli, kita boleh beli. Tapi kita tak boleh makan. Tengok air sedap, makanan ada, kita boleh beli. Tapi nak makan pun tak boleh. Barulah kita akan menghayati apa itu nikmat di sebalik perkara tersebut. Manusia ni begitu. Sesuatu benda dia dapat dengan mudah, dia payah nak appreciate. Tapi kalau benda sesuatu itu susah nak dapat, baru dia menghargai. Sifat manusia begitu, benda mudah. Dia kurang. Tapi bila satu benda itu susah nak dapat, baru dia appreciate. Appreciate bagaimana? Melahirkan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang mengetahui. Dia kata sebut ini, seseorang yang menjalani ibadah puasa akan dapat menghayati kelebihan setiap nikmat kekenyangan, kekuatan dan kesegaran yang dirasai sebelum berpuasa. Bukan setakat makan saja, kuat pun badan. Kalau kita tak puasa, boleh makan, minum, tenaga cukup,
segar badan. Tapi bila puasa tu bahkan jadi lemah. Itu ni hargai nikmat sihat, nikmat segar badan yang Allah bagi. Dengan mematuhi perintah puasa, seseorang itu akan dapat membuat proses penilaian di atas semua nikmat dan kelebihan dunia yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan. Kata hikmah oleh Imam Al-Aiz Abdul Salam, dia kata, fa inna an-ni'am la yu'raf miqdaruha illa ba'da faqdi. Kata Imam Al-Aiz Abdul Salam, dia kata inna an-ni'am, dia kata sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa nikmat yang Allah berikan kepada kita ni, la yu'raf, kita tak kenal, kita tak dapat hargai, kita tak dapat fahami dengan baik, illa ba'da faqdiha, melainkan selepas nikmat itu kepada kita. Nikmat tu, ni kali daripada itu tahu, dengan sepuluh nikmat. Tuan nak dengan sihat boleh berjalan. Tidur satu hari, Allah bagi sakit, kena sleep disk, terbaring, stroke, baru tu, kalau nikmat. Saya dulu accident, kaki dan kaki patah, kemudian dan berbalik lah, bawa berjalan. Masa tu tak boleh nak semayang, kita nikmat ya Allah bantu, dapat sedikit tu ya Allah nikmat tu, kita tak boleh nak sujud nak sujud betul tak dekat kita sebelah hari Allah Rabbi, dia tak kuat, kita tak rasakan itu satu nikmat cukup besar. Nikmat duduk antara dua sujud, satu nikmat sebenarnya. Bila kita semayang duduk atas kursi tu, dia tak kuat. Nikmat boleh duduk betul macam orang semayang biasa. Tapi bila orang tahu bahawa kita dapat semayang dari Allah Rabbi, tuan-tuan jalan, kita mata ada, telinga ini boleh tengok dengan baik, boleh dengar dengan baik. Tapi kalau tarik mata dapat nampak, Allah biasa nikmat. Bila kau dapat nampak semua labu-labu tu, nikmat yang besar dengan kesihatan, penyakit-penyakit itu lagi. Kalau nak pergi ke Mekah, nak pergi haji, kau dah kena kencing manis lah, dialisis, dia dah peluang nak pergi, tuan-tuan. Nikmat yang datang itu bila Allah Ta'ala tarik, barulah bila terdapat fakir, bila hilang nikmat itu, iaitu maka sesungguhnya tahap nikmat tidak dapat diketahui melainkan setelah tu kehilangan. Jadi ibadat puasa dapat memberikan kesedaran yang hakiki berkenaan semua nikmat yang telah Allah SWT anugerahkan bagi setiap hamba. Kemudian yang terakhir dari tujuh, ada tujuh hikmah yang disebut oleh Imam Al-Aiz Abdul Salam. Kata Abdul Salam, dia kata menjauhkan diri daripada ajakan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang terakhir ini dapat diraih apabila seseorang itu berpuasa dalam keadaan penuh insaf dan menyibukkan keinginan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Rasa lapar, haus dan lemah badan sepatutnya dapat mematikan kecenderungan seseorang untuk melakukan maksiat dan membuat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seeloknya baki kekuatan dan tenaga yang dimiliki oleh seseorang yang berpuasa hanya ditumpukan kepada perkara ibadat. Hasilnya, keadaan ini dapat mengelakkan seseorang daripada terjerumus dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila masuk Ramadan dengan puasanya, dengan qiyamnya, dengan zikirnya, dengan baca Quran, jadi semua perkara ini dia secara langsung atau secara tidak langsung dia menjauhkan diri kita daripada melakukan maksiat ataupun ajakan maksiat ataupun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tengok tempat-tempat maksiat. Boleh puasa ni, puasa menjaga puasa, jaga mulut jaga daripada cakap lebih kurang, mata kita jaga daripada tempat-tempat maksiat. Nak pergi tempat-tempat maksiat pun tak boleh. Ini Ramadan kita puasa kan. Pasal itu dan amal ibadat yang kita buat tu semuanya
adalah untuk menjauhkan diri kita daripada maksiat tersebut. Okey. Kemudian kata penutupnya kata Nabi SAW, moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan ibadat puasa kita semua dan anugerahkan kelebihan ibadat puasa seperti yang telah dihuraikan oleh Imam Al-Ais Abdul Salam dan kitabnya Maqasid As-Saum. Dalam amalan para salaf as-salih, mereka akan berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wasallim Ramadan lana wasallimhu minna mutaqabbala. Ini ada satu riwayat, tapi kita sandarkan kepada Nabi SAW. Ini merupakan amalan salaf. Selain kita doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ini amalan salaf. Apa dia doa? Allahumma limna fi Ramadan wasallim Ramadan lana wasallimhu minna mutaqabbala. Maksud dia, ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada kami semua untuk menjalani ibadah Ramadan, dan sejahterakanlah Ramadan, dan terimalah ibadat Ramadan yang daripada kami. Inilah dia 7 perkara yang disebut oleh Imam Al-Ais Abdul Salam berkaitan dengan hikmah kita berpuasa. Tengok kitab-kitab lain ada, kitab lain tak. Maknanya dia tengok ini. Ada ulama cerita tentang hikmah puasa, tengok ni. Kalau orang medical perubatan, dia tengok pula dia sebut kesihatan dia bagaimana. Itu angle yang berbeza. Ini angle yang dilihat oleh Imam Al-Ais Abdul Salam. Hikmah daripada puasa itu secara keseluruhan. Jadi saya rasa itu yang saya kongsikan pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau silaplah daripada kelemahan saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.